Okay, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam Dua Pawak season yang ketiga, episod yang keberapa Nabil? Yang kedua guys. Yes, episod yang kedua dah kita. Siap Bil? Alhamdulillah. Alright, so hari ni kita ada topik kita nak bincang lah kan. Tapi sebelum tu kita recap dulu apa yang terjadi pada minggu lepas. Kita sembang pasal apa Bil? Kita sembang pasal hantu-hantu. Yes. Kan. Pada mulanya kita nak bawa cerita topik hantu juga kan. Tapi macam mana cakap dia macam direct pula kan. Dia macam back to back pula kan. Itulah. Tapi tak apa, kita simpan sebab ya Nabil banyak kisah seram kan. Kisah aku dah habis lah. Kan? So kisah seram kita cerita minggu lepas. Lepas tu kita cerita juga tentang kau punya pengalaman experience lah kan. Yes. Kan. So minggu ni Bil, kita nak bersembang tentang satu movie lah. Nak review movie pula kita. Aduh. Actually kita bukan reviewer yang pro lah kan. Kita review ni atas dasar POV kita. Yes. Sebagai penonton macam aku memang kaki movie lah. Yes. Macam kau sendiri Bil, adakah kau macam aku juga ke? Mungkin ataupun more to series lah. Series. Macam aku series tu baru-baru belajar agak. Tapi macam sebelum ni memang movie lah. Cinema tu macam rumah kedua aku. Kau tak percaya kan? Kau tanyalah orang yang dekat dengan aku, memang tahu lah. Aku memang kaki filem lah kan. So Bil, kita nak cerita tentang review tentang filem apa ni? Nak sembang pasal apa tu? So today yang memang hangit-hangit sikit kan hari ni, Michael Jackson. Yes. Kita nak review filem Michael. So filem Michael ni aku tengok lebih kurang 2 kali. Bukan lebih kurang, memang 2 kali aku tengok. First tu aku tengok dengan adik aku lah. Lepas tu baru tengok dengan kau tu lah kan? Yes. So memang nak review filem Michael ni aku takut sikit sebab aku takut dia bias. Sebab aku fan berat lah, fanatik berat. So macam takut ada bias tu. Takut. Cuma cuba elakkan ada bias kot. Bias dari segi? Bias aku cakap aku kan fan kan. Fan memang tak adalah fanatik tapi cukup tahu lah tentang Michael ni kan. Sebab aku kenal Michael ni daripada aku darjah 3. So kira zaman-zaman dia lah. Actually yes, daripada aku darjah 3. Lepas tu masa aku kenal tu darjah 3 tu dia dah, aku rasa dia dah meninggal lah. Dah meninggal? Aku kenal dia after that. I see. Kan. So aku ingat lagi satu hari bapak aku balik pada kerja. Sebab dulu memang bapak aku ni kaki DVD lah. Kan. So masa tu zaman-zaman masih ada DVD player lagi tu. DVD CD player kan. So satu hari tu bapak aku bawa balik satu CD. Tengok apa benda CD ni kan. Baca Michael Jackson. Buka lah. Masa tu aku rasa first aku tengok, aku kenal dia tu CD tour dia. Konsert kan. Konsert History tak silap aku nama tour dia. History tour. So kat situ kenal Michael Jackson. Dahsyat lah kan. Macam dia seorang duduk atas pentas tapi dia punya audience dia punya penonton gila-gila. Yes. Sumpah. Aura tu kan. Kau macam siapa siul dia ni kan. Kat situ aku starting lah kenal siapa itu Michael Jackson. Tapi macam kau sendiri Nabil, kenal Michael Jackson ni ataupun MJ ni bila? Kenal tu mungkin baru-baru juga kot. Tak adalah baru sangat. Mungkin dalam 4 tahun 5 tahun lepas. 4 tahun 5 tahun lepas lah. Kenal pun sebab ada member yang memang fanatik juga. And dia ada album, CD dan segala macam lah. Jadinya macam bila kita tengok dia macam fanatik sangat, like who is this kan? Sebab saya tak tahu. So bila tanya-tanya, dengar kan, dia kata dia ni macam penyanyi lah kan. Penyanyi, and boleh dikatakan penyanyi yang boleh dikatakan legend lah kan. Living legend lah. So dengar lagu, rasa macam kita ni jiwa muda kan. Jadi bila ada dengar lagu yang macam lagu apa sebelum ni yang dia bawa, mula-mula Beat It tu ada bawa. Beat It lah. Beat It tu dia bawa macam
tak kena tekak lah. Mungkin sebab first time dengar kan. First time dengar, so dia macam nak adapt lagi kan. And then second dia buka Chicago. So Chicago tu macam Chicago tu album yang last tu. Kira baru lah. So Chicago tu macam dia hits different sikit lah. Sebab mungkin dalam zaman-zaman yang di mana autotune ni gila and zaman yang di mana music ni pun dah tak pakai alat apa semua kan. So dia macam hits different lah. Dia like, wish sedap kat lagu ni kan. So macam kat situ start tahu. Okay, so bila hari tu tengok cerita ni, bila hari tu tengok cerita ni, meremang. Okay, so kau kenal kita cakap MJ lah kan. Macam nak sebut Michael Jackson tu panjang lah kan. So kita cakap MJ. Kau dengar lagu Chicago was album yang aku rasa dia the last album. Tapi album tu keluar release dia dah tak ada lah masa tu. So mungkin dia punya track lah kan. Dia punya track yang dia dah record. Tapi aku rasa album tu diperbaiki juga tu. Mungkin tak fully finish lah. Apa nama album tu Escape ke? Apa nama album tu? Eclipse macam tu lah, aku tak ingat. Yang dia macam planet sikit kan. Dia punya cover tu gambar dia macam ada planet macam tu lah. Chicago, aku minat kat lagu tu. Okay. Actually lah, aku semua album dia aku dengar. Tapi album baru tu aku tak ada, certain lagu aku tak tahu. Aku rasa aku tahu Chicago tu je kot aku rasa. Mungkin macam mana lah. Sebab kita tahu lagu tu, album tu tak disiapkan sepenuhnya oleh dia kan. So aku rasa macam bukan dia lah. Dia punya, bukan dia punya type kan. Sebab benda tu di fully finish oleh orang lain. Ni kalau tak silap aku lah kan. So, kalau aku salah ke apa tak tahu lah kan. So maksudnya dia dicampur-campur gitu lah. Like mungkin suara sama. Ya, macam cakap tadi lah. Suara dia mungkin tu suara dia kan. Tapi dia raw, faham tak? Dia tak siap. Mungkin kita tak tahu kan. Sebab teknologi dah canggih kan. Kita tak tahu. Macam tu lah. So Ben, kita nak pergi into the movie itself lah kan. So sebelum tu kita recap kita nak cerita sikit. So Michael was a biopic film mengisahkan Michael Jackson tu sendiri. Dalam filem ni dia punya timeline dia tu daripada dia zaman dia kecil, dia bersama dengan abang-abang dia dengan satu kumpulan nama Jackson 5, sampailah ke ending filem dia dalam fasa album Bad. Bad album. Okay, so filem ni diarahkan oleh siapa nama dia? Susah nak sebut nama dia. Anton Fuqua macam tu lah. Lebih Fuqua, yes. Dia director yang direct filem The Equalizer. Okay, The Equalizer. The Magnificent Seven. Dan juga tak silap aku The Olympus Fallen ke The Fallen of Olympus, yang tu lah. Okay kan. So adalah banyak lagi filem dia. Tapi tak macam mana filem aku sebut tadi. Kau tahu tak filem-filem tu? Yang Equalizer je. Kalau yang kan. Magnificent Seven tu pernah dengar, cuma tak tengok lah. The Magnificent Seven tu aku minat. Dia cerita cowboy. Okay kan. So aku rasa, aku tak tahu ni filem first dia ke dia buat filem biopic, aku tak pasti lah kan. So Ben, apa benda kita nak cerita yang first ni, point dia, apa yang best lah dalam filem ni? Nak aku mula dulu ke kau mula dulu? Along dulu lah. Okay. Apa yang aku rasa best dalam filem ni, actor lah. Pelakon dia tu antara point pertama yang aku nampak, yang aku rasa yang best. Aku rasa memang dia tak boleh nak cakap sama sebiji tu, tak boleh. Betul. So susah. And aku rasa yang buat aku cakap kenapa benda yang best tu pelakon, cara dia orang bawa watak tu. Betul kan. Kadang-kadang kalau kau perasan lah, ada certain view kan, aku akan nampak tu Michael Jackson, MJ tau. So aku tak tahu sama ada tu permainan camera angle ke apa, tapi memang on point.
tu MJ. Betul. Kan, pelakon tu aku suka. Dan kita nampak effort dia kan, walaupun banyak je yang komen, orang cakap banyak je orang muka yang sebiji macam Michael kan, kenapa nak kena ambil si Jaafar Jackson ni kan. Tapi macam ni aku nak tanya pendapat kau lah. Ni pendapat aku, ya dia sebuah filem biopik kan, tapi setakat rupa kau yang sama, tapi suara kau tak boleh menyanyi macam MJ itself kan. Mungkin kau tak boleh menari sempurna macam MJ juga. Betul. Setakat kau ada rupa je, aku rasa tak boleh hidup lah filem tu kan. Betul. Apa lagi dia punya pilihan lagu, aku rasa pilihan lagu dia on point, aku suka. Dan cara diorang visualizekan konsert tu, faham tak? Itu aku rasa point yang aku paling suka dalam filem ni. Tak accurate but 90-80% kan, okay lah bagi aku. Nice try lah, cuba untuk kau nak adakan balik scene konsert tu yang selama ni kita tengok kat YouTube tu macam satu surface je kan, beberapa angle. Tapi kali ni dalam filem ni dia tambah lah beberapa shot kan, maksudnya shot dari belakang ke yang kita tak dapat tengok dalam video tu kan. Tu je lah aku antara beberapa yang aku suka tentang filem ni lah. Macam kau macam Ipil? Okay, macam saya lah kan. First thing first, maybe like yang Alon cakap tadi, the main character itself, Jaafar Jackson kan. Okay, so like how dia react, how dia sing, like saya macam, kan saya kan bukan peminat, okay, from nobody, okay. And after hearing that dia nyanyi apa semua kan, dia macam wish macam ni Michael Jackson. Tapi kau tahu tak, dalam filem tu suara kita fokus on the singing part lah kan. Dia tak silap aku lah, aku tak tahu berapa persen, but kita nak bagi tahu yang kat korang ni, dia lebih anggaran dia 50-50. 50% suara Jaafar tu sendiri, 50% lagi adalah suara MJ lah. MJ. So maksudnya suara dia sedap jugalah. Actually suara dia tak kata sebiji, tapi sama. Aku cakap 50-50 tu supaya orang senang faham lah. Tapi mungkin aku rasa dalam 70-30, mungkin 80-20, kita tak tahu. Tapi dia seiringan tu. So like maybe the best part is the side character dia juga. Like pakcik dia tu pun like sporting and supportive gila kan. Pakcik dia mana? Pakcik ke guard dia? PA dia. Billy tu. Yes. Dia Billy tu. Penjaga PA. So like how pakcik dia bawa dia pun okay kan. Macam bila dia tak ada siapa-siapa, dia pergi jumpa pakcik dia kan. Pakcik dia bawa dia ke sana ke sini. Like seronok lah. Sebab kadang-kadang ada orang yang bila tak tahu nak buat apa, dia buat benda yang tak masuk akal lah. Jadi bila pakcik dia ni guide si Michael ni ke sana ke sini, jadi dia macam terbentuk sikit lah. Dia tak adalah macam out of control macam tu. And maybe the last part is lagu lah. Lagu tu memang membuatkan feeling nak kenal Michael Jackson tu lebih. Macam tu. Dia sebab tu aku puji director ni. Dia pandai main dia punya tempo lah. Dia bukan macam dia berdialog ataupun macam cakap scene yang bercakap, dialog kan panjang, dragging, tak. Dia pandai main. Kadang-kadang dia tak sampai satu point untuk scene konsert, tapi dia dah ada main beberapa lagu kan. Dia pandai lah bagi aku. So ada lagi benda yang kau suka tentang filem ni? Tak ada, tapi kalau cakap yang suka tu banyak sebab first time know like how Michael Jackson live kan. So banyak benda yang still nak tahu and nak tahu lebih. Faham. Aku pun sebenarnya sama tadi bila kita cakap yang aku suka adalah dia punya actor kan. Memang
Macam aku cakap tadi lah, dia punya lakonan tu bagi aku on point kan. Bukan cakap dia ada 3 je. 3 ni bagi aku yang antara main lah. Yang aku rasa walaupun kita cakap semua berlakon bagus, Betul. tapi 3 ni bagi aku yang the best lah. Yang pertama Jaafar Jackson tu lah kan, sebagai MJ. Kedua kita ada yang kecil tu, nama dia Giuliano Baldi. Yang ke Michael Jackson yang kecil. Oh tu pelakon juga. Itu pelakon. Dia pelakon. And then watak ayah dia lah kan. Ayah dia dilakukan oleh Coleman Domingo. So aku sebenarnya tengok Coleman ni ada a few dia punya dia punya filem lah. Filem ke siri macam tu, okay, not bad kan. Tapi bila dalam filem ni dia portraykan watak ayah kepada MJ tu, serius. Kira macam kalau kau sampai tahap kau tengok kau rasa kau menyampah kan. Maksudnya jadi lah tu kan. Betul. Apa lagi ya? Fun fact tentang Billy tu. Okay. Billy ni memang tak silap aku berapa lama dia berkhidmat dengan MJ lama. Lama dia berkhidmat. Maksudnya bila kita tengok filem tu sampai back tu dia panjang lagi lah. Dia sampai umur MJ berapa aku tak ingat. Maksudnya Billy ni dia memang MJ memang portrait Billy ni as dia punya ayah dia sebenarnya. Ayah memang nampak daripada role dia pun like dia penting. Bila MJ sedih cari. Bila MJ sedih cari dia kan. Sebab fakta tu aku memang tahu sebelum tengok filem ni. Tapi bila aku tengok filem ni, kita nampak tu director tu nampak buat kita sebab kita tak nampak sangat. Aku tak tahu kau setuju aku ke tak. Kita dalam filem yang ni kita tak nampak sangat MJ tu dia macam rapat sangat dengan Billy tu. Setakat ni lah kan. Tapi memang aku tak tahu, mungkin director tak nak overshadow watak the real father dia kan. Kita tak tahu. Tapi sampai seberapa rapatnya diorang berdua ni, MJ dengan Billy ni. Bila Billy ni dah meninggal, mati, MJ ada buat surat tulis surat. Bila kau baca surat tu is very heartwarming lah. Nanti kita boleh share dekat sini. Aku ada je dia jumpa kat Google. Memang tersebar pun surat tu. Memang dia ada 2 page. So memang dia luahkan lah. Macam memang dia cakap dalam surat tu, Billy ni dah macam ayah dia sendiri lah. Kan. Yelah kita tahu ayah dia pun macam mana kan. Ayah dia evil. So tadi kita cakap benda yang kita suka. Okay. Kita nak cerita juga benda yang kau rasa kurang ataupun kau tak suka tentang filem ni. Tapi aku mula dengan aku. Sebab apa? Sebab aku tak jumpa benda yang aku tak suka. Aku serius. Aku dah berapa hari aku fikir lah, apa benda yang aku rasa filem ni yang aku tak best. Aku tak jumpa. Aku tak tahu kenapa. Sebab tu aku cakap tadi, mungkin adakah sebab aku bias ke, apa ke, tak jumpa cacat celah kan. Cuma bila aku kesimpulan dia berapa rate aku bagi untuk filem ni, dia tak full mark. So aku fikir kenapa aku tak letak full mark lah. Tapi aku tak jumpa apa yang aku rasa aku tak dengan filem ni. Tapi kau sendiri, mungkin point kau mungkin baru aku ya juga macam tu. Mungkin point kalau yang tak suka, bukanlah tak suka, dia macam mungkin macam agak pelik juga lah kenapa si Michael ni pilih untuk berkawan dengan binatang. Mungkin dalam cerita betul dia mungkin betul. Cumanya like bila tengok cerita dia like mungkin manusia jahat kan. Manusia ni ada yang memang nakkan kita sebab ada sebab, betul lah kan, ambil kesempatan apa semua. Tapi untuk berkawan dengan binatang is another level lah. Yes. Point tu mungkin dia point yang kau cakap tu mungkin disebabkan kau masuk kau tak suka tentang filem ni yang tu. Tapi mungkin disebabkan kau tak tahu fakta lah kot kan. Mungkin. Betul. Aku pun walau kita cakap fan berat dia pun kita tak boleh cakap betul ni betul sebab kita tak kenal dia sangat. Faham tak? So tapi yang aku tahu itu yang berlaku lah. Memang si apa nama kera bukan chimpanzee tu aku ini kalau korang yang tonton kalau rasa aku salah betul kan. Tapi yang aku tahu dia masih hidup sampai sekarang. Ya. Tapi dia bukan lagi berada di bawah jagaan family Michael.
Dia selepas Michael ni dah mati, meninggal, dia terus dihantar ke pusat, aku rasa ke zoo lah lebih kurang. So dia sekarang ni aku rasa dia dah sebab dia dah berkumpul dengan orang kata organisasi yang macam dia kan, spesies dia, dia dah tak macam dulu. Macam tu lah. Lagi? Itu lah, rasanya itu je. Kalau macam pelik lah. dia macam ya, manusia berkawan dengan haiwan tu. Siapa tak pelik kan. Dia sebab actually dalam filem ni pun dia ada bagi tahu, sebab kan mak dia cakap mak dia teringin nak tengok dia berkawan dengan ada kawan yang betul lah kan. Cuma bila dia cakap, alasan dia adalah kawan dia ni bukan nak kawan sangat dengan dia. Cuma yes, because dia popular kan. Dia popular, orang nak bergambar dengan dia. So dia rasa macam kita cakap tak ikhlas lah. Kan. Tapi fun fact dia tu, dia rumah yang kita tengok dalam movie kali ni, rumah tu dia akan expand besar. Dia akan panggil rumah tu, dia macam besar gila rumah dia. Neverland tak silap aku nama rumah tu. Yang dalam buku tu kan. So dia terinspirasi daripada situ. Rumah dia tu dah memang macam zoo lah, taman tema. Ada orang panggil apa yang macam funfair yang tu, apa, water slide? Bukan, yang macam naik pusing, yang ada banyak-banyak, yang kau masuk dalam tu duduk. Ferris wheel tu. Macam tu. Dia rumah dia dah memang dah macam benda tu dalam rumah. Benda tu dalam rumah. Bukan dalam rumah maksudnya. Rumah dia kan tanah besar. Dalam kawasan tu. Tepi rumah lagi kan. Contohlah tanah dia sebesar ni. Ni rumah dia. Sini dia punya taman permainan lah. Sini ada macam naik kuda horse yang pusing-pusing tu. Dia penuh. Dia ada zoo dia. Dan dia sangat suka bermain dengan kanak-kanak. Sampai satu tahap dia ada controversial tentang benda tu. Orang cakap dia pedo, everything lah kan. Tapi kita tak, benda tu disangkal lah. Dan dia tak mengaku pun. Tapi itu yang berlaku, kontroversi yang berlaku. Tapi kita tak dapat tengok dalam filem ni sebab belum timeline dia. Yalah, sebab yang tu selepas daripada yang kita tengok ni pun suku je kot kan. Suku. Kiranya kalau aku lah, kita nak describe perjalanan timeline itu, ni yang dia ada, ni yang pertama. Total dia ada 3. Tiga part of the life. So satu yang kita tengok, kedua dia ada satu timeline dia, ketiga tu yang last lah. Bagi aku dia ada 3 tahap. Mana Alon tahu 3? Fans berat. Tak, bukan. Filem tu kita tak tahu ada, tak, maksud aku aku nak describe dia punya timeline tu. Dia memang kita senang cakap 3 part lah. Macam how Along tengok the first film tu, Along just macam ni mungkin ada 3. So contoh filem tu 2 jam. Filem tu 2 jam daripada The Jackson 5 director, the script sampai Bad. So kita dah boleh bayangkan, okay, selepas Bad ni album apa, berapa lagi album dia ada, apa tour dia akan ada, apa case dia. So kalau in case akan ada Michael nombor 2, untuk dia nak masukkan perjalanan dia lepas pada Bad tu sampai ke dia mati, aku rasa agak panjang. Tak Tapi dia tak cukup. Cuma mungkin tak agak susah untuk dapat 3 part. Tapi mungkin tu aku risau lah. Takut macam ni director ni nak gabungkan cerita yang lebih panjang ni. Kau faham tak? So kita tak tahu, kemungkinan tak tahulah. Aku rasa sampai 2 je kot, sebab dia tak boleh sampai 3. Aku rasa kalau sampai ke 3 ni, aku takut dia dah jadi macam masterpiece lah. Betul, sebab banyak. Which is filem biopic yang lain macam Bohemian Rhapsody pun satu je, tak silap aku. Satu. Lepas tu Elvis. Satu filem. 1 ke 2? 1 lah tak silap aku. Tak sampai 2 lah. But aku rasa dalam pengetahuan aku, Michael ni yang the first ada 2 filem. Aku rasa kan. So tu lah benda yang kau rasa pelik, dan macam kan kau rasa lah, sebab kau rasa macam tak kena kan. Okay, masa kau tengok benda tu kan, adakah kau rasa macam sini macam fiction ni, betul tak betul? Sebab macam diada-adakan lah. Dia macam okay, kita cakap pasal binatang lah.
binatang ni bukannya habitat dia tu macam kita tau. Faham. Okay. So bila nampak macam memang ada binatang yang dah dimanjakan and baru dijual. Okay. Tapi dia tak boleh secepat itu untuk dijinakkan oleh orang yang baru. Okay. Dia biasa binatang dia ada bau tau. Dia ada bau tuan dia. Nanti aku show kau satu video kat YouTube. Chimpanzee tu, dia ada dekat satu reality TV. Orang tanya dia boleh angguk. Orang suruh dia menari, dia boleh menari. Chimpanzee ni dia tu dia sebenarnya dia haiwan ni kan orang cakap tak ada akal kan. Tapi dia macam mana? Dia faham. Dia bukan apa cakap insting insting. Insting. Tapi memang chimpanzee tu memang aku lupa nama dia, chimpanzee tu apa nama dia. Tapi memang dia bijak. Tapi sayang kan orang kata bila MJ tu mati, dia dihantar ke zoo, dia duduk dengan habitat yang sesama dia jadi agak agresif lah. So ada komen dekat media sosial lah, orang cakap kenapa kau tak guna the real chimpanzee yang memang ada sampai sekarang tu kan. So alasan dia adalah sebab dia sendiri dah lama tak jumpa Michael. Okay. Lebih kurang tolak lebih 20 tahun lebih mungkin. Yelah sebab time saya lahir tu dah tak ada, tak silap 2005 tu kan. So bila dia takut dia tengok Jaafar Jackson yang kena dah make up, you know, dengan outfit yang macam MJ tu, orang takut dia akan alami depress. Yelah tuan dia kan. Kan mungkin dia akan macam tak tahu apa dia berfikir ke apa kan. Tapi dia macam orang akan dia akan macam dah lama tiba-tiba kau macam kenal. So dia akan jadi bercelaru. Itulah alasan dia kenapa tak pakai the real chimpanzee yang ada tu kan. Aku lupa nama dia apa, nanti aku selitkan lah kan. Kasih saya macam part yang membuat Kalung macam mana nak cakap dia macam bukan terharu, dia macam terkesan lah. Macam wah. Dalam filem ya. Terharu. Yes, ada satu point yang aku sepanjang aku kenal Michael, kenal tu bukan maksudnya kawan-kawan tidak lah kan, tapi kenal tu maksudnya kita kenal lah dia tu. Okay, Michael dia penyanyi macam tu lah kan. Benda yang aku rasa terharu adalah satu, dia banyak tapi yang ni paling aku amazed lah. Aku baru tahu bila tengok filem ni Michael was the first black artist yang dapat tembus MTV. Ada. Kau faham tak? Aku memang masa tu tengok kan, serius lah. Sampai kan kalau kau ingat scene tu, aku rasa CEO lah kot, CEO record label tu. Artis kan banyak dekat MTV. Sampai Michael tak cakap banyak pun, tapi kita tak tahu the truth punya scene, kita tak tahu macam mana kan. Tapi dalam scene tu portrait macam tu. Sampai CEO tu call boss kepada MTV, ugut, kita ada artis ni. Yang aku ingat one of the artist Bob Dylan, kita akan tarik keluar daripada MTV. So aku rasa selang berapa minit dalam filem tu, aku rasa dia cakap around 15 minit ke 30 minit. Boom. Terus lagu first song masuk MTV, which is Billie Jean. Itu aku rasa amazed gila lah. So, aku dah lama kenal Michael ni, first time aku tahu fakta tentang tu. Kan? Rupanya dalam masa yang sama, rupanya MTV ni ada racist juga baru tahu. Ya juga ada racist. Sebab Michael is not the first black artist Okay. Kan sebelum ni ada banyak je. Tak sangat mustahil lah dia the first. Betul, tak mungkin betul. Kan. So macam racist MTV kan. Macam apa lagi kau boleh cakap kalau bukan racist? Kan. Cakap apa? Satu knowledge baru. Kan. Tapi macam kau yang kau tanya aku kan, macam kau pula apa yang kau rasa amazed lah? Maybe effort lah. Effort dia. Effort means effort Michael tu sendiri. Effort Michael tu sendiri. Sebab kalau kita tengok daripada halangan and kita tengok daripada how dia dilayan oleh lagi-lagi family kan, ayah sendiri pula tu, memang boleh dikatakan susah sebenarnya. Biasa budak-budak zaman sekarang lagi kan,
yang biasanya dimanjakan sikit kan. Kalau dah dimarah sebegitu and dah dipergunakan sebegitu teruk, mungkin dah tak berani nak teruskan dah. Tapi how dia build dia punya apa orang kata, dia punya semangat level kan. Tu yang membuatkan memang wow. Betul. Tapi ada juga orang cakap lah, dia bukan backing ayah dia, tapi walau macam mana pun, okay, Michael yang kita tahu yang sekarang kan, yang berjaya, yang kita boleh cakap billionaire lah kan, Yes, yang sukses. Kalau kau rasa ayah didikan ayah dia tak macam tu, kau rasa dia akan jadi somebody tak? nah, Ya kan. betul. So dia ada sisi yang positif, betul. tapi tak bermaksud kita orang kata apa, nak mengiyakan dia kan. Maksudnya still dia ada negatif macam tu lah kan. Aku rasa yang paling aku bengang ada 2 part. Satu masa dia orang first balik daripada scene yang balik pada dekat bar tu, dia orang buat showcase tu kan. Oh, yang dia kena nyanyi balik tu. Ya, dia nak tidur. Sebab besok ada sekolah. Tapi dia cakap, tak payah tidur. Kau kena praktis. Itu aku siul lah ni. Kan. Yang kedua, masa Michael masuk hospital tu lah. Kan. Doktor keluar, soalan ayah dia pertama, Michael macam mana? Dia boleh perform ke tak? Betul. Yang tu sakit kau. Serius. Memang macam soalan yang tak sepatutnya kau tanya kot. Betul. Kan. Macam kau sendiri, kalau dari segi side karakter ayah dia ni, apa kau rasa yang kalau aku jumpa ni aku tibai dia mungkin yang time tak ingat lah scene yang mana. Cumanya ada satu kali yang dia cakap penghasil duit yang paling besar. Apa tu? Tak ingat, tapi tu dia punya terjemahan lah. Money machine. Money machine. Itu masa yang dia baru habis. Bukan masa dekat backstage ke konsert Billie Jean tu. Yang tu tak silap selepas ke sebelum? Macam tu yang aku ingat macam tu lah. Yang ayah dia tiba-tiba datang. Cakap, this is my money machine. Sial betul. Tu woi. Itu anak kau tu. Kan. Kau ambil kesempatan. Kan. So Bil, macam biasa kita nak buka ruang untuk kita mempromosikan sesuatu lah. Setakat ni tak ada masuk lagi apa-apa. Tapi pada korang semua yang ada produk ke, ada orang kata anything yang nak kita orang promote kan, boleh DM kita dekat mana Nabil? Dekat IG, TikTok, dua-dua je lah. YouTube itu tak boleh YouTube boleh juga. Boleh YouTube komen je kot. Komen je. Actually IG kita tak ada Bil. Oh, tak ada IG dulu ada, tapi aku dah tak aktif lah. Sebab IG ni dia susah sikit. Dia punya nak kawal dia punya algoritma tu susah. More senang dia dekat TikTok lah. So TikTok, korang boleh hubungi kami di TikTok, DM kami tentang bisnes korang ke, produk korang ke yang nak dipromotkan dekat sini. Ya, jangan segan, jangan malu-malu, benda boleh bincang lah. Okay Ben, kita dah panjang lebar cerita. Kita nak cerita antara poin terakhir. Dalam banyak-banyak lah lagu-lagu Michael ni sendiri, lagu yang kau paling minat sekali? Human Nature. Yes. Itu antara yang aku favourite juga. Tapi nanti asal aku kan. Kenapa kau suka tentang lagu Human Nature tu? First dengar rasa macam dalam mimpi tau. Bila dengar, yalah program kuat betul lah kan. Tapi like kalau kita dengar daripada radio saja, directly macam tu, dia tak rasa macam sedap lah lagu ni. Sebelum kau sambung, maksudnya kau tahu lagu Human Nature ni before kau tengok cerita tu? Before. Sebab sebelum ni kawan saya yang saya kata fanatik tu ada buka. Cuma ni dia macam dengar-dengar gitu kan. So macam alah biasa kan. Tapi bila dengar dekat pawagam kan, and dengar how dia sing, how the music goes, so macam wow. So dia punya vibe dia tu masuk, terus relax dalam pawagam tu. Betul. Itu antara dia lah. Kita pick, kalau kata kita pick dua lah.
Aku ada satu je lah aku rasa. Tapi kau Bad bad lah. Bad pun boleh dikatakan macam kurang minat. Tapi bila dengar balik macam wow. Dia macam boleh dikatakan bulu roma naik lah. Ya, sebab macam saya cakap tadi, bila kita dengar kat radio, dia punya vocal and dia punya orang kata audio dia tu sendiri biasa lah. Kan orang kata standard radio. Tapi bila dengar dekat Pawagam yang di mana memang kuat, so dia rasa macam wow, sedap. And first time dengar yang sejelas itu bila kat Pawagam kan sejelas kan. So macam sedap. Tadi kau bagi dua So aku bagi dua lah. Tapi salah satunya adalah Human Nature tadi. Itu favourite song aku. Sebab dia smooth. Dia smooth. Dan aku ni orangnya yang suka layan perasaan sikit kan. Tapi lagu ni dia tak sedih sangat, but somehow dia rasa macam kau boleh dance lagi. Tapi itu cakap, dia punya power, dia punya bijaksana tu. Dia buat satu lagu tu kan, macam okay, ni lagu sedih, tapi kenapa kau boleh kau boleh dance sikit. Faham tak? Dia power lah. Tapi yang paling aku suka sebenarnya semua kecuali yang last tu. Okay, sebab aku tak dengar yang antara lagunya Chicago tadi lah. Lagu tu aku tak apa nak dengar sangat. Okay, lagu yang paling aku favourite, Heal the World. Lagu tu paling aku suka. Yang tu kat mana? Yang part mana? Tak ada pun dalam cerita ni. Oh, tak ada? Tak ada. Oh, okay. So lagu tu aku sangat suka. Lagu tu dia berkisah, kalau kau baca tajuk pun kau dah boleh tahu lah cerita tentang apa kan. Lagu dia tentang dunia lah kan. Sebab ya kita tahu lah dunia, perang sana, perang sini, krisis sana, krisis sini kan. So lagu tu sebenarnya sempat menyatukan lah, dan sempat juga aku rasa solve beberapa problem. Tapi yelah, benda tu kita cakap dunia kan. Kau dah tak ada, benda tu berlangsung juga. Tapi betapa impaknya lagu tu pernah. Aku tak ingat je apa-apa krisis yang berlaku waktu tu, tapi pernah. Kan, antara dia banyak lagu-lagu yang tentang dunia ni banyak. Antaranya macam tadi lah, Heal the World, Earth Song, They Don't Care About Us. Lagu tu banyak kan. Black or White, lagu tentang Earth Song ni. Lagu ni dia tentang bencana alam. Bukan bencana alam. Alam ni, dunia ni rosak disebabkan manusia itu sendiri. Lagu dia memang berat tapi layan. Okay. Banyak Black or White tentang kenapa kita nak kena pandang kau hitam ataupun kau putih. Kan. Banyak lagu dia kritik lagu lah. Tapi how dia create lagu tu power lah kan kiranya. Kan tu cakap tadi, dia lagu dia kebanyakan yang di-produce, memang dia bahagian producer tu memang akan ada dia. Kau faham tak kan? Even di bahagian lyrics pun sama. Maksudnya yang lain ni, komposer-komposer ni hanya masuk untuk memberi beberapa pendapat, adjust sikit-sikit. Tapi sepenuhnya tu cakap tadi, kenapa aku tak berapa layan album yang last tu. Okay. Sebab aku baru dapat dia, aku tak rasa sentuhan dia 100%. So maksudnya like Along layan album sebelum ni, but the feel dia different. Dia macam ni bukan dia punya sentuhan lah. Kan? Kita faham mungkin album tu keluar, aku tengok 2000 berapa, tapi waktu tu yes, mungkin orang yang siapkan album tu mungkin nak ikut trend something lah kan. Cuma bagi aku tak dapat lah. Michael tu punya feeling tu tak dapat kan. So Ben, harapan pula untuk sequel yang kedua. Kenapa aku berani cakap benda ni? Sebab memang ternyata ada. Kan sebelum ni kau ingat macam selepas kita habis tengok cerita tu, aku bukan dengan kau tu cepat sangat sebab dah lewat nak balik kan. Masa aku dengan adik aku masa tu, aku dah cakap sebab sebelum filem tu kita tengok, dah dikeluar dekat Pawagam, kita ada beberapa gambar yang leak lah. Gitu. Kan ada beberapa gambar leak, maksudnya beberapa scene yang leak tapi berbentuk gambar. Macam ni tak ada. Antaranya gambar Michael dengan pakaian putih dan kulitnya dah agak cerah. Ya, waktu dia jadi putih. Itu tak ada.
Yang kedua, ada gambar diorang dah set up Neverland tu sendiri. Oh, so maksudnya for the part tu akan kita tengok sendiri lah Neverland tu macam mana. Selepas tu bila dalam 2-3 hari kebelakangan ni, biasalah algoritma IG ke apa kan, bila kau dah start tengok search benda tu, keluar lah. Memang ada, memang betul. Dah ada beberapa gambar, dah ada gambar bocor leak dekat ruang meja makeup tu. Kan makeup artist biasalah kau akan ada gambar reference kan. Betul. Michael A, Michael B, memang penuh sampai yang di putih tu. Dan ada orang cakap memang dah di shoot, tapi dalam proses reshoot macam tu lah. Okay. So aku rasa memang akan ada sequel kedua. Even dalam filem tu, apa dia cakap last kali? Akan sambung kata. Memang betul lah. Harapan aku untuk sequel kedua ni, aku nak tengok dia punya. Aku memang paling aku minat masa album Dangerous. Album tu aku sangat suka album tu. Aku rasa dia akan show, tak show sebab album tu actually album dia semua memang boom lah. Tapi antara yang aku rasa yang paling hype dia Dangerous, tak silap aku. Dangerous, History, tu antara album yang boom lah. Aku nak tengok macam mana dia orang portray pula scene konsert tu. Kali ni dia bukan main konsert yang cikat-cikat lah. Yelah, sebab big studio lah, big stadium. Kan? Tu harapan aku. Macam kau pula, harapan kau untuk sequel yang kedua? Harapan sebenarnya tak terlalu banyak sebab kita bukan fans berat macam Alung kan. Cumanya like mungkin macam orang kata apa dia ada macam interest lah nak tengok lebih, nak tahu lebih dalam macam mana cerita dia. Sebab kalau nak baca tak rajin. So mungkin kalau dalam movie ni kita tengok seronok lah. Jadinya ada orang kata apa, ada harapan yang nak tengok Michael ni lebih dalam lah, lebih macam mana dia ke depannya kan, lebih macam mana filmnya dibentuk nanti macam mana. So pada korang semua, aku rasa ada masa lagi tu aku tengok, tak tahu berapa lama lagi filem ni akan ada kat Pawagam, aku tak pasti. Tapi kalau korang semua yang nak tengok interesting, boleh tengok sekarang kan? Boleh tengok di Pawagam berhampiran anda. So Ben, kita sampai sini je untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang, di episod yang ketiga. Bye-bye. Assalamualaikum.